سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم يا عليم علمنا من علمك كما ترضى به عنا يا حليم خلقنا بخلق الحلم وحققنا بحقائق العلم اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا اللهم يسر ولا تعسر وتمم بالخير أما بعد. Para hadirin yang dimati sekalian, kereta SW ni 7059 menghalang perjalanan. Para hadirin sekalian, alhamdulillah kita syukur pada Allah kerana pada pagi ini kita diberi lagi kesempatan oleh Allah untuk kita berbicara tentang satu tajuk yang kita akan kena lalui dalam hidup kita. Kerana jarang orang boleh sebut tentang satu perkara yang akan datang kecuali Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang boleh cerita kepada kita tentang bagaimana perjalanan yang akan datang nanti. Para hadirin sekalian, di antara satu perkara yang akan berlaku dalam hidup kita nya kalau mana kita mati nanti, akan berlakunya ziarah kubur ataupun orang akan datang ziarah ke kuburan kita. Dan kita doalah mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala jadikan ramai orang yang datang menziarahi kubur kita kalau mana kita menghadap di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala nanti. Kerana dengan datangnya ziarah kubur ini, yang datang, kalau sekiranya yang datang ziarah kubur orang-orang yang saleh, maka rahmat Allah lah yang kita tumpang sama daripada kedatangannya. Tapi kalaulah datang orang yang fasik dan orang yang fajir, orang yang jahat, maka rugilah pada kita kalau yang datang ziarah ke kuburan kita ni orang-orang yang tak beriman ataupun orang yang datang melakukan maksiat dan sebagainya. Para hadirin sekalian, ziarah kubur ni satu perkara yang digalakkan dalam syarak. Bahkan kita diajar, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah sebut, suatu ketika dahulu aku melarang daripada orang perempuan ziarah kubur. Katanya Rasulullah, kerana mereka pergi dalam keadaan yang buat satu benda yang dilarang dalam agama, pergi meratap di atas kubur, pergi menangis dan meraung di atas kubur. Kemudian Rasulullah SAW sebut, sekarang aku perintahkan supaya ziarahlah kubur, kata Rasulullah. Kerana bila kamu ziarah kubur, kamu akan ingat pada akhirat Allah Subhanahu Wa Taala. Bila kamu banyak ziarah kubur, maka kamu akan fikir tentang perjalanan akhirat nanti. Bahkan orang yang keras hati, siapa yang banyak keras hati, maka dalam cara bagaimana nak melembutkan hati ialah ziarah kubur. Bila seorang yang ziarah kubur, hati dia akan jadi cepat lembut. Para hadirin sekalian, tengok orang yang mati, misal contohnya, ataupun kita tengok ke kuburan, maka lama-lama akan jadi lembut hati kita. Hati yang keras tadi akan jadi lembut. Para hadirin sekalian, kenapa dilembutkan? Kerana kita fikir bahawa dunia ni tak kekal. Tak ada orang yang boleh hidup kekal. Sehebat mana pun dia, setinggi mana pun pangkatnya, ataupun sekaya mana pun pada diri dia, maka segala harta yang ada ni semua tidak akan bernilai di hadapan Allah. Apabila dia seorang jawatan yang tinggi, tapi apabila dia mati, rendah juga turun pada diri dia. Apabila seorang yang dia mempunyai pengaruh yang ramai, apabila dia mati, keseorangan juga dia dalam kubur nanti. Maknanya bagaimanapun hebat di atas dunia, waktu mana masuk dalam kubur, dia akan fikir seorang-seorang. So itulah kebanyakan alim ulama, kalau kita belajar, misal contohnya Umar Abdul Aziz rahimahullah, walaupun dia seorang pemerintah yang besar, dia seorang khalifah di kalangan orang Islam dan di kalangan orang yang tidak beriman pada Allah Subhanahu Wa Taala, cerita saja tentang kubur, cerita saja tentang kematian, dia boleh pengsan. Dia boleh pengsan dan dia menjadi kegerunan pada dia. Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu, waktu mana diceritakan tentang kematian ataupun kubur, Umar menangis teresak-esak. Kenapa menangis teresak-esak? Kerana suasana dalam kubur tak sama dengan suasana yang berada di atas dunia ini sendiri. Jadi nak tak naknya kita kena faham kenapa yang mereka boleh menangis, kenapa mereka boleh pengsan, dan mengapa mereka ni, hati mereka tu terlalu gerun dengan suasana ni, kerana mereka faham. Bila mereka faham, yang menyebabkan mereka akan terkesan pada jiwa dan amal ibadah. Kita belajar ni pun sama. Kenapa kita belajar tentang tajuk ni? Cerita tentang mengenai mati. Tiap-tiap minggu cerita tentang mengenai suasana kematian. Tujuan apa dia? Nak suruh tujuan lazatnya ibadah. Paling-paling tidak,
Apabila kita buat ibadah, kita teringat yang kita belajar. Kita ingat bagaimana suasana yang kita kena hadapi. Maka ibadah kita pun menjadi lazat. Kita tidak rasa berat dalam kita mentaati perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Ini di antara tujuan utama. Bahkan Islam suruh ziarah kubur. Ziarah kubur ni selain daripada lembut hati tadi, katanya para alim ulama, dia akan menyebabkan kita menjadi kelazatan dalam beribadah pada Allah Subhanahu Wa Taala. Lebih-lebih lagi lah kalau kita duduk seorang-seorang menyendiri di atas kubur, berdoa dan doa kepada Allah. Waktu mana kita berdoa pada Allah ni, kita akan rasa kekhusyukan hati kita dan kita terasa bagaimana suasana waktu mana kita akan dihadapkan di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala nanti. Ada blocking WSN 7059 sama blocking. Minta tuan supaya alihkan kenderaan. Ibnu Abi Ad-Dunya dalam Al-Qubur menuturkan riwayat daripada Aisyah radhiyallahu anha bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidaklah seorang berziarah ke kuburan saudara dia dan duduk di sisinya, melainkan saudaranya telah meninggalkan itu akan menyambut dan menjawab salamnya hingga dia berdiri meninggalkan kuburan ini. Maksudnya demikian. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut, siapa-siapa yang ziarah kubur, waktu mana dia duduk di sisi dia, saudara yang meninggal dunia dalam kubur tu, dia akan menjawab salam yang dia datang. Kita sampai ke kubur, waktu mana kita sampai di kubur ni, kita bagi salam. Assalamualaikum ya ahlul kubur. Assalamualaikum ya ahlul kubur. Semua dalam kubur orang yang beriman pada Allah tu jawab salam. Cuma kita tak dengar, biasanya sebut demikian. Kalau dengar, terloncak kita jawapan ini. Maknanya pada diri kita ni, dalam keadaan yang kita bagi salam tu semua dengar. Dan semua rasa keindahan, keseronokan. Tambah kalau orang alim yang datang ke kubur. Orang alim yang datang ke kubur, mereka semua menyambut seronoknya hari ni rahmat Allah turun. Dia sebagaimana anak kita kan, kalau ada tetamu datang, dia akan rasa seronok. Mak tak marah terus disebut. Kalau tetamu datang, nak tengok TV pun bebas, nak jalan ke mana pun bebas depan orang, takkan mak nak marah disebut. Jadi sama juga dengan kitanya. Orang yang dalam kubur, apabila datang saja tetamu yang datang menziarahi kubur, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut, semua orang dalam kubur, saudara dia yang meninggal itu akan menyambut dan menjawab salam dia sehingga bila dia akan sambut dan dia akan sambut ni sehingga kita meninggalkan kuburan itu. Kita bergerak meninggalkan kuburan ini, maka di waktu itu dia akan pun berakhirlah waktu mana dia nak sambut pada diri kita. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu disebut bahawa jika seorang melewati kuburan orang yang dikenal dirinya, siapa-siapa yang lalu di kawasan kubur dan dia melalui kawasan kubur yang dikenal, lalu dia mengucapkan salam kepadanya, nescaya penghuni akan menjawab salamnya dan mengetahui kehadirannya. Allah Subhanahu Wa Taala hantar malaikat, kenalkan ni ada orang datang dan bagi tahu pada dia yang dia ni telah didatangi untuk diziarahi. Kemudian jika seorang melewati kuburan orang yang tidak dikenalnya, lalu dia mengucap salam, nescaya penghuni itu pun akan menjawab salamnya itu. Dua-dua kata Rasulullah SAW. Kalau kamu lalu kawasan kubur yang orang yang kamu kenal, kamu bagi salam, Assalamualaikum. Bahkan kita kan, waktu mana kita menziarahi makam Rasulullah, kita sebut Assalamualaikum ya Rasulillah. Lalu kawasan Sayyidina Abu Bakar, kita sebut Assalamualaikum ya Abi Bakr, kita sebut demikian. Kemudian lepas pada itu kita lalu Umar, kita sebut Assalamualaikum ya Umar. Kenapa kita sebut nama-nama mereka ni? Kerana mereka mendengar salam yang kita bagi salam tadi. Seorang yang kita bagi salam, semua dia dengar. Kalau kita yang dia kenal, dia akan jawab salam. Yang tak kenal pun Rasulullah SAW sebut, kalau dia seorang mukmin, kita lalu saja kita bagi salam, maka di waktu ini orang mukmin akan menjawab salam yang orang yang melalui kawasan tersebut. Satu dalam Islam, kita digalakkan supaya memandang kepada kuburan orang mukmin. Tetapi apabila kita melalui kawasan kuburan orang yang tidak mukmin, kita diajar supaya berpaling daripadanya. Kenapa kita berpaling daripada kuburan orang yang tidak mukmin, orang yang kafir dan sebagainya? Supaya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut dalam satu hadisnya, siapa yang memandang kuburan orang yang tidak mukmin, maka di waktu ini dia akan menumpulkan pandangannya. Menumpulkan pandangan pada diri. Pandangan tu pandangan dua. Ulama sebut. Yang pertama pandangan, boleh jadi pandangan mata kita. Kita akan jadi senang untuk jadi kabur. Kabur mata kita ni senang.
Yang kedua, boleh jadi para alim ulama sebut berdasar pada apa yang disebut oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, boleh jadi juga yang pandangan dia akan jadi kesan pada hati dia. Hati pandangan kita ni, payah kita nak memandang kekuasaan dan kebesaran Allah. Ada orang yang memandang satu benda, dia boleh pandang dengan pandangan rahmat Allah. Dia pandang, kadang-kadang pandangan dia ni membawa kerahmatan Allah. Seorang ibu yang memandang anak, tentu dia membawa kerahmatan Allah. Seorang yang zalim, dia memandang kepada apa dia? Orang yang zalim, dia memandang kepada yang dilarang oleh Allah. Di waktu itu tidak ada rahmat Allah. Tidak ada rahmat dengan pandangan dia. Kenapa dia? Kerana kezaliman dia. Hati dia sudah tidak ada kekuatan lagi dipanggil. Mata hati dia tidak ada kekuatan. Yang nak sebutnya, gambaran bagaimana kita diajar supaya tengok saja kubur orang mukmin, bagi salam. Pandang saja kubur orang mukmin, bagi salam. Tatkala mana terpandang kepada kubur orang yang bukan mukmin, kita diajar supaya berpusing terus. Kenapa kita diajar supaya pusing? Jawabnya kerana dengan tujuan nak suruh kita ni sendirinya memandang tempat rahmat Allah Subhanahu wa taala saja. Kan dalam Islam ni ada beberapa tempat yang kita diajar supaya pandang. Pandang ke Baitullah. Pandang je Baitullah, dapat pahala. Dapat pahala dalam hidup kita. Kita memandang apa dia? Memandang kepada Al-Quran. Pandang Al-Quran, dapat pahala. Pandang ayat Al-Quran Karim. Kadang-kadang sengaja dia letakkan. Dia letak ayat Quran, digantung ayat Quran di kawasan-kawasan tertentu. Kita pun mandang je ayat Quran. Mulut kita pun tergerak, ataupun hati kita pun mula membaca sama, dapat pahala. Memandang Al-Quran. Memandang anak-anak, dapat pahala. Memandang anak-anak kita, dapat pahala dalam hidup kita. Dan Nabi biasa sebut, memandang suami isteri dapat pahala. Memandang suami isteri, kita duduk memandang suami kita. Suami tanya, buat apa? Buat pahala bang, kita sebut. Dapat pahala pada kita. Kerana apa dia? Kalau kita memandang selain daripada suami kita, memandang selain daripada isteri kita, dapat dosa. Dalam hidup kita ni, memandang, pandangan itu pahala. Sebab tu Islam ajar, ni kelebihan bagi orang yang, di antara benda yang kita kena pandang lagi, kubur. Memandang kubur itu mendatangkan pahala, kerana orang yang memandang kubur itu, dia akan menyebabkan dia teringat pada mahsyar Allah Subhanahu wa taala. Waktu kubur jangan dihiasi. Jangan dibuat binaan. Kenapa kubur jangan dihiasi dan dibuat binaan? Jawabnya kerana nanti orang sibuk kepada binaan. Nanti orang sibuk kepada memandang kubur tu cantik, kubur ni cantik dan sebagainya. Dia tak tahu bagaimana dalam kubur tersebut. Dalam kubur tu yang pentingnya. Kita buat binaan cantik macam mana kampun ke atas, tapi kalau dalam kubur tu, dalam kubur yang sedang diazab, na'udzubillah min dzalik. Dalam kubur yang penting pada kitanya, bagaimana untuk kita nak suruh bagi kekuatan pada orang dalam kubur ini sendiri. Kerana yang di atas kubur itu tidak membawa kesan dengan kalau sekiranya kita buat benda binaan-binaan dan juga ciptaan-ciptaan di atas kubur ini sendiri. Ibnu Abi Al-Bir dalam Istizkar wa Tahmid menuturkan hadis daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, disebut bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidaklah seorang melewati kuburan saudara dia yang beriman yang dikenalinya di dunia, lalu dia mengucapkan salam kepadanya, melainkan dia mengetahui dan menjawab salam tersebut. Lebih kurang samalah hadis ni. Hadis yang cerita tiap-tiap kali mana kita melalui kawasan kubur, maka di sana, maka tiap-tiap kali mana kita pergi ke kawasan kubur ni, kita bagi salam je, maka di waktu itu orang yang dalam kubur ini akan jawab salam. Lebih-lebih lagi lah orang yang mengenali diri kita, menjawab salam yang kita bagi salam tadi. Bawalah anak-anak kecil, kadang-kadang bawa anak-anak kita yang dalam usia 10 tahun, 12 tahun ni, bawa ke kuburan. Waktu mana bawa ke kubur pada diri dia, ajar pada dia. Masuk je kawasan kubur, bagi salam. Kenapa dia? Kerana orang dalam kubur ni semua jawab salam kita. Anak kita pun hening je terus. Dia akan diam terus memasuki kawasan kubur ni. Kenapa dia? Kesan daripada kita ajar pada dia. Orang dalam kubur ni jawab salam kita. Jangan bercakap, jangan berlari, jangan melompat dan kawasan ni, kerana kawasan ini sama ada orang sedang dirahmati oleh Allah ataupun orang sedang diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dalam Ibnu Abi Ad-Dunya dalam Al-Qubur dan As-Sabuni dalam Al-Mi'yan menuturkan hadis daripada Abu Hurairah, disebut bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidaklah seorang hamba melewati kuburan seorang yang dikenali di dunia, lalu dia mengucapkan salam padanya, melainkan dia mengetahui dan menjawab salam tadi.
Satu, kadang-kadang kita tanya, Ustaz, boleh tak kita ziarah makam ayah kita? Boleh lah. Kita kata ziarah makam. Tunggu raya ke? Tak. Tunggulah waktu mana. Kalau kita ada masa, pada hari-hari Jumaat, kita bacalah hadis Rasulullah SAW. Pada hari Jumaat, datang ziarah ke makam ayah kita, ke makam arwah datuk kita, nenek kita dan sebagainya. Yang kita datang, ataupun ke makam sahabat-sahabat kita yang meninggal dunia. Sahabat kita, jiran, tetangga kita yang meninggal dunia. Datanglah, duduk membaca doa di atas kubur ini dengan tujuan untuk mengingatkan kita ke akhirat Allah Subhanahu Wa Taala. Tak jadi masalah pun dalam hidup kita dipanggil demikian. Masa cuti-cuti itu, bawa anak-anak ke kubur, misal contohnya. Masukkan dalam kalender cuti-cuti Malaysia dipanggil kubur ni. Sementara Al-Aqili masih daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu menuturkan bahawa Abu Razin bertanya, "Ya Rasulullah, sesungguhnya dalam perjalananku ini aku akan melewati kuburan orang yang meninggal. Apakah ada ucapan yang harus aku ucapkan ketika aku melewati ataupun melalui kawasan kubur itu?" Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apabila Abu Ar-Razin tanya demikian, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut. Artinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah kata, ucapkanlah, kata Rasulullah. Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia kata bahawa Abu Ar-Razin tanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tadi. Dia kata, apabila aku melalui kawasan kubur, ada ucapan tak untuk aku nak ucapkan pada orang dalam kubur? Lalu Rasulullah sebutlah begini, "Assalamualaikum ya ahlul kubur minal muslimin wal mu'minin." Sebut demikian. Selamat sejahtera ke atas orang yang dalam kubur, di kalangan orang-orang Islam dan juga orang-orang mukmin. Wal mu'minin, dan juga orang-orang mukminin. Tu je yang kita sebut. Minal muslimin wal mu'minin. Nak sebutnya pada diri kita, kalimah yang mudah je. Assalamualaikum ya ahlul kubur minal muslimin wal mu'minin. Habis pada diri kita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut demikian. Kami telah mendahului kalian telah mendahului kami akan mengikuti kalian, insya-Allah kami akan menyusul kalian. Antum lahum lana sabiqun wa ana lahikun, insya-Allah lahikun, dipanggil demikian. Doa yang waktu mana kita melalui kawasan kubur ni, kita kata kamu semua telah mendahului kami. Antum lana sabiqun, kamu telah mendahului kami. Kami ni lewat, berada di belakang kamu. Tapi lepas pada ni, lahikun, kami semua akan mengikuti jejak yang kami akan mengikuti kamu, dan kami akan meninggal dunia sebagaimana kamu yang telah meninggal dunia. Menyusul seorang-seorang. Cuma tarikh dan jadualnya bila, Allah sajalah yang mengetahui bila masa untuk kita di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi kalau kita tak boleh sebut, Ustaz nak baca doa ni panjang sangat, kita pun sebut terus. Sebut Assalamualaikum, cukup dah. Assalamualaikum ya ahlul kubur pun tak apa dah. Kita sebut Assalamualaikum ya ahlul kubur pun ada dah pada diri kita. Kalau nak baca doa tak reti, bawa kertas misal contohnya. Bawa kertas baca doa. Nak baca dah tak biasa pada diri kita, bawa kertas baca doa dengan tujuan nak suruh apa dia? Nak suruh kita ni dapat manfaat lepas pada kita mati nanti. Kalaupun kita baca doa ni, kita baca untuk mereka, sikit lagi orang pula akan datang ziarah ke makam kita ni sendiri. Kemudian Abu Ar-Razin bertanya, "Ya Rasulullah, apakah mereka itu mendengar?" Abu Ar-Razin tanya, "Ya Rasulullah, yang kita bagi salam tu mereka dengar ke ya Rasulullah? Kita bercakap ni, kita bercakap di atas kawasan kubur dia ni, dia dengar ke ya Rasulullah?" Rasulullah menjawab, mereka itu mendengar, tetapi mereka tidak dapat menjawab pada kamu saja. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut, maknanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut, semua yang kamu cakap tu, yang kamu bagi salam tu, mereka dengar. Tapi mereka tak mampu nak jawab saja. Mereka tak mampu untuk menjawab pada diri kamu. Itu cara demikian. Sebab tu orang yang datang ke kuburan, jangan cakap benda yang lain, jangan. Doanya pada Allah. Kalau kita tanya, nak buat apa sampai di kubur? Doa, minta dengan Allah SWT. Jangan cakap dengan ahli kubur tu, jangan. Jangan buat satu benda yang dilarang oleh Allah SWT. Ada setengah-setengah orang siap bangun, ni ayah bawa ni bakal isteri ni, disebut demikian. Bawa satu kerja pula, buat macam Mak Saleh tu bercakap. Mak Saleh bercakap dengan orang dalam kubur, jangan. Kita dilarang bercakap demikian. Baca doa aja. Baca doa saja, tak payahlah sebut ayah pergi dahulu, kemudian sikit lagi mat akan ikut sama, disebut demikian. Bercakap, kemudian bercakap dengan dalam kubur, mengharapkan supaya dia mendengar, tak payah.
Doa je lah. Angkat tangan doa, ya Allah, rahmatilah kepada arwah ayah saya, rahmatilah kepada dia, jadikanlah kubur dia di antara taman-taman syurga, ya Allah. Ini doa-doa yang kita lakukan pada diri dia. Maknanya jangan buat budaya orang putih, jangan jadikan budaya Mak Saleh ni jadi macam kita juga. Mak Saleh tak apalah dia bercakap di atas kubur tu sebab dia tak erti apa benda yang sedang berada dalam kubur tu. Tapi kita orang yang beriman pada Allah, Rasulullah SAW sebut bagi salam, baca doa, dan kita lakukan yang terbaik untuk diri dia dengan baca Quran dan sebagainya untuk orang yang berada dalam kubur ini. Tak boleh. Kubur bukannya kita berdoa untuk orang dengan nama orang dalam kubur tu. Sebab tu orang yang buat benda yang demikian, kita minta, kita bagi tahu, wahai orang Tok Guru sekian, nama kita sebut nama, tolonglah berkatkan pada anak cucu dan sebagainya. Yang kita lakukan demikian, yang ni syirik pada Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan dibuat macam dibuat di pulau besar tu, misal contohnya, yang dibuat dengan tempat-tempat yang khurafat ini. Jangan. Boleh pergi ziarah ke kubur, tapi bukan untuk memanggil orang dalam kubur tu. Jangan buat benda yang khurafat, jangan buat benda-benda yang dilarang. Pergi ke makam orang saleh, lalu kita sebut, saya datang ni bawa pula orang yang tak pregnant dah 7 tahun dah, kita sebut. Kita pula sebut demikian. Kemudian kita doa bagi tahu, tolonglah wahai wali sekian dan sebagainya. Kita sebut yang ni semua khurafat yang dilarang. Yang dilarang dalam syarak. Membaca Al-Quran di atas kubur depan nanti, insya-Allah, sampai nanti. Depan nanti. Sebab kita membaca Al-Quran Al-Karim ni, sama ada kita niat pada orang dalam kubur ataupun kita niat untuk diri kita, ingatkan akhirat Allah Subhanahu Wa Taala. Depan nanti, insya-Allah. Sabar sikit, jumpalah. Anda tak nak jawab lagi, biar kita sampai tajuk tu. Kemudian beliau menjawab, mereka itu mendengar tetapi mereka tidak dapat menjawab. Lebih lanjut beliau bersabda, Abu Ar-Razin, tidakkah engkau meredai jika malaikat sebanyak jumlah mereka lah yang menjawab salam kepada kamu? Kamu bagi salam, kalau mereka tak jawab pun, malaikat tolong jawab sama. Sebanyak mana? Sebanyak mana orang meninggal dunia di dalam kawasan kubur ini. Semuanya jawab salam untuk diri kamu. Maknanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut, bukan sekadar orang dalam kubur yang jawab salam, bahkan malaikat turut jawab salam, turut menjawab salam bagi orang yang berada dalam kubur ini sendiri. Sementara itu Aisyah radhiyallahu anha berkata, aku pernah memasuki rumah di dalamnya ada kuburan Abu Bakar dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maknanya di kawasan Masjidin Nabawi sekarang ini. Dan meletakkan bajuku di luar seraya berucap, mereka itu ayah dan suamiku. Aisyah radhiyallahu anha sebut, akan tetapi setelah Umar dikuburkan bersama mereka berdua, aku tidak memasukinya melainkan aku merapatkan bajuku kerana malu kepada Umar. Aisyah radhiyallahu anha sebut demikian. Nak ceritanya, Aisyahnya waktu mana dua orang meninggal dunia ni, mula-mula Abu Bakar dan juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia buka, maksudnya kain tudung dia ni lah disangkut. Bila orang tanya kenapa Aisyah, dia kata dua-dua orang tu ayah. Dia kata kubur ayah tu kubur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah ni suami aku, jadi tak apalah, tak ada masalah. Maknanya orang dalam kubur ni tahu keadaan yang berlaku di atas kuburan ini. Kemudian apabila Sayyidina Umar dimakamkan di situ, Aisyah radhiyallahu anha tutuplah. Tak buka kain tudung dia ni, tak sangkut kain tudung dia ni lagi. Kenapa tak sangkutnya? Kerana Umar bukan di kalangan keluarga dia, cuma sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu cara demikian. Nak sebutnya demikian, bagaimana orang dalam kubur tahu keadaan yang sedang berlaku di atas kuburan ini sendiri. Dalam Al-Wasat diriwayatkan, Al-Awsat diriwayatkan sebuah hadis daripada Ibnu Amr, disebut bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melewati kuburan Mus'ab ibn Umair ketika pulang daripada perang Uhud. Lalu beliau berhenti pada kuburannya dan kuburan para sahabat dan seraya berucap, aku bersaksi bahawa kalian hidup di sisi Allah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut demikian. Mus'ab ibn Umair, para hadirin sekalian tahu siapa Mus'ab? Seorang yang kaya. Yang kaya di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kaya tak kaya dia zaman sebelum daripada dia masuk Islam. Kaya tak kaya Mus'ab bin Umair ini sendiri, sehingga dia seorang anak tunggal. Kalau dia berjalan dalam kawasan
dalam kawasan kota Mekah itu, orang tak perlu pusing. Orang tak perlu memandang keliling alam, tak perlu. Kenapa? Kerana bau tubuh badan, bau minyak atar yang dipakai oleh Mus'ab bin Umair ni, dia seorang saja boleh pakai minyak atar tersebut. Kaya tak kaya dia. Dan anak orang kaya tunggal pula. Bapa dia meninggal dunia. Apabila sebelum daripada dah meninggal dunia sebut, Mus'ab bin Umair masuk Islam. Mus'ab bin Umair masuk Islam. Masuk Islam saja. Apabila masuk Islam saja, ibu dia tahu. Rasulullah SAW pula apabila jadikan Mus'ab bin Umair ni masuk Islam, mengajar Quran. Mengajar di Quran, suara Mus'ab bin Umair ni merdu pula. Sedap suara dia. Lalu Rasulullah SAW hantar Mus'ab bin Umair ni, sebelum Rasulullah pergi ke Madinah, Rasulullah hantar dahulu Mus'ab bin Umair untuk menjadi guru Quran di kota Madinah. Dan ibu Mus'ab bin Umair, dia tahu saja Mus'ab bin Umair ni masuk Islam. Lalu ibu dia nya pegang terus Mus'ab bin Umair. Dia kata, Mus'ab, dia kata, ibu ni seorang anak, kemudian kamu masuk pula Islam. Jadi katanya ibu Mus'ab, kamu balik semulalah, pujuk Mus'ab pada ajaran agama asal dia. Lalu Mus'ab kata, tak, ibu dia kata. Ibu dia getak. Ibu tak akan bagi. Harta-harta yang ada ni tak akan menjadi milik kamu. Katanya Mus'ab, ibu dia kata, yang kalaupun tak dapat harta ni, saya dapat Rasulullah pun untung dah dalam hidup saya. Saya bukan nak pada harta. Ibu nak ambil semua harta, ambil lah. Saya bukan penting sangat harta. Yang saya paling penting dalam hidup saya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya dapat Rasulullah bernilai dalam hidup saya. Mus'ab bin Umair dia sebut demikian. Ibu dia sebut apa dia? Dia kata, Mus'ab, kalau kamu tak nak balik semula pada ajaran asal kita ni, ajaran datuk nenek moyang kita ni, dan kamu tak keluar daripada Islam, ibu tak nak makan, ibu tak nak minum, ibu tak nak, biarlah ibu ni begini. Mus'ab bin Umair dia diam je, tak jawab yang ni. Habis tak jawab, ibu dia buat betul. Ibu dia tak makan, tak minum. Tak makan, tak minum. Hari yang kedua tu, letih dah ibu dia. Mus'ab pergi bisik je telinga ibu dia. Ibu, kalaulah ibu ni memiliki nyawa 1000 nyawa, hari ni mati, besok hidup lagi, kemudian lusa mati balik, kemudian tulat hidup balik, nescaya sekali-kali saya tidak akan pulang pada agama asal. Disebut pada ibu dia. Lalu ibu dia pun celik mata, tahu dah anak dia ni kalau tidak dia mati kering begini je lah senang dia. Sebelum daripada dia mati kering begitu, lebih baik dia makan jugalah. Tahu dah memang pendirian anak dia ni. Mus'ab bin Umair ni, dia bisik di telinga ibu dia. Akhirnya ibu dia makan. Mengikut dalam ceritanya, ibu dia akhirnya masuk Islam. Alhamdulillah, dalam cerita riwayat Mus'ab bin Umair. Tapi waktu mana pergi perang Uhud, dia di antara orang yang gugur syahid di jalan Allah. Gugur syahid di jalan Allah ini, dalam ceritanya yang anda pernah cerita pada para hadirin sekalian, yang dia ni terpecik, yang dia kahwin malam pertama, kemudian dia bersama, kemudian tak sempat nak mandi janabah ni, lalu dia pergi perang. Bila pergi perang tu, gugur dia, yang kita cerita pada minggu yang sudah ni. Kemudian dia gugur tersebut, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ambil kain, Rasulullah tutup di kepala dia, nampak kakinya. Rasulullah tarik turun ke bawah, nampak kepala dia pula. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menangis teresak-esak. Rasulullah menangis. Inilah seorang lelaki yang hidup dia dalam keadaan mengejar akhirat jauh daripada mengejar dunia dalam hidup dia. Rasulullah SAW sebut, sekaya-kaya manusia menjadikan diri dia hamba kepada Allah. Mus'ab bin Umair. Lepas itu Rasulullah SAW senyum dan Rasulullah berpaling, pusing. Itu cerita yang berlaku. Lalu sahabat-sahabat tanya, kenapa Rasulullah kamu tersenyum? Aku tengok bidadari-bidadari Allah sedang berkejaran untuk datang merebut yang dinamakan dengan Mus'ab bin Umair ini. Kemudian kenapa kamu pusing ya Rasulullah? Aku ternampak bidadari terselak kain dia waktu mana berlari tadi. Rasulullah kata ternampak betis, yang menyebabkan aku pun berpusing terus supaya tidak melihat bidadari yang terselak betis dia tadi. Kerana berkejaran mengejar Mus'ab bin Umair ini sendiri. Lalu Rasulullah, waktu mana Rasulullah lalu kawasan perkuburan Uhud ini, Rasulullah sebut, aku bersaksi bahawa kalian hidup di sisi Allah. Mus'ab bin Umair ni di antara orang yang hidup di sisi Allah di perkuburan Uhud. Oleh kerana itu
hendaklah kalian ziarahi mereka dan ucapkanlah salam pada mereka. Rasulullah SAW sebut ziarah ke makam orang yang syuhada ini, orang yang gugur syahid ini, dan bagi salam pada mereka. Demi Allah yang jiwaku berada di tangannya, tidaklah seseorang pun yang mengucap salam kepada mereka, melainkan mereka akan menjawabnya sampai hari kiamat nanti. Sebab itulah kita tanya, kenapa kalau pergi ke Madinah aja ziarah ke Uhud? Ziarah ke Uhud, di antara sebabnya yang hadis inilah. Hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut, siapa pun yang datang bagi salam pada orang yang gugur syahid ini di perkuburan Uhud ini, semua dijawab salam. Dijawab salam. Apabila dijawab salam sampai bila? Sampai hari kiamat. Mereka hidup di sisi Allah. Bal ahya'un inda rabbihim yurzakun. Bahkan mereka sedang hidup dan di sisi Allah mereka diberi rezeki. Dalam Al-Arba'in At-Ta'iyyah disebut sebuah hadis yang diriwayatkan daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau menuturkan seorang mayat akan merasa senang di dalam kuburnya jika dikunjungi oleh orang yang dicintainya di dunia ini sendiri. Orang dalam kubur ni dia akan rasa seronok kalau arwah isteri dia datang, arwah isteri pula, yang dia sudah jadi arwah, isteri dia datang, dia sayang pada isteri dia misalnya, datang pula dengan suami baru, tak apalah misalnya contoh, tak ada masalah, tak ada dengki-dengki cemburu dah, tak ada. Pada diri dia datanglah ziarah, jangan sampai peringkat dah berkahwin dah dengan orang lain tak ziarah-ziarah lagi dah ke kubur arwah suami dia dahulu, jangan. Demikian juga dengan suami dah berkahwin dengan orang lain pun datanglah ziarah ke makam yang disebut dengan isteri dia ini sendiri, walaupun dia dah berkahwin dengan orang lain. Tak ada dah cemburu dalam kubur, tak ada dah orang nak cemburu dalam kubur ni sendiri. Satu, anda biasa sebutkan para hadirin sekalian, apabila Allah bagi kenikmatan dalam rumah tangga, rezeki dalam rumah tangga, gunakanlah untuk mentaati perintah Allah. Apabila kita menggunakan seluruh mentaati perintah Allah, apabila kita mati, di antara benda yang tidak ada pada kita, kecemburuan. Cemburu tu tak ada dah. Maksudnya dia tak sebut dah saya mati jadi hantu, tak ada. Jangan risau. Saya mati nanti saya nak jadi, tak ada. Benda dia khurafat yang direkod oleh manusia. Yang ada apa dia? Yang ada pada kita, setiap kali mana datang ziarah dia, di waktu mana ziarah ni sendiri, datangnya yang namakan dengan rahmat Allah, orang yang dicintai, bawa anak-anak, kemudian bawa keluarga yang disayangi. Bila datang saja ziarah tersebut, maka orang dalam kubur ini akan rasa seronok dengan kedatangan kita tersebut. Sebab tu gunakanlah manfaat yang Allah bagi, nikmat pada kita, rezeki-rezeki yang Allah bagi. Berapa ramai orang yang kalut. Ada seorang hamba Allah yang kaya, dia sibuk mengumpulkan harta benda dia, banyak harta benda dia, dan makin banyak dia tak sempat pun pergi ke masjid, tak sempat pun dalam hidup dia untuk dia nak buat amal soleh. Tahu-tahu mati dia, sampai ajal dia kumpul harta untuk dunia, orang lain, untuk orang lain. Manakala dia kena menghadap, kena jawab setiap harta yang dikumpulkan ini sendiri. Tak cerdik dalam hidup kita. Sepatutnya kita gunakan harta kita ni, ada duit, kita gunakan untuk manfaat akhirat terus, bawa ziarah untuk keluarga dan sebagainya. Dan kalau kita kalut kita kumpul harta benda kita, mati tak, orang lain yang memerintah terhadap harta benda kita. Kan Rasulullah SAW sebut, tidakkah Rasulullah tanya, kamu pernah lihat tak orang yang sibuk mengumpulkan untuk orang? Sahabat-sahabat tanya, ada ke orang yang sibuk mengumpulkan untuk orang? Rasulullah kata ada. Orang yang hidup dia mengejar dunia, dia kejar dunia, dia kumpul untuk orang. Dia mati, dia tinggal barang yang dia kumpulkan ini. Dia beli kereta, dia beli pakaian, dia beli semua rumah dan sebagainya. Tahu-tahu sampai masa dia, ajal dia sampai. Kan berapa ramai orang yang buat rumah besar dan sebagainya, tak sempat masuk lagi rumah dia, dia meninggal dunia. Dia kena jawab terhadap rumah dia. Tak akan menyesal dalam hidup dia. Dia beli kereta baru, tak pernah pun pergi masjid. Yang Nabi biasa buat contoh tu kan, tak pernah pun pergi masjid, dah meninggal dunia. Isteri dia dahulu kahwin dengan orang lain pula. Nah, guna kereta dia baru je beli kereta tu. Lalu pula kawasan kubur dia macam-macam je kereta ni dia sebut demikian. Nah, mula dia lalu saja tak apa juga, dia horn tu tak tahan, pom sakit hatinya senang kita ni. Maknanya gambaran apa dia? Gunalah untuk kerja-kerja akhirat. Kita kumpul untuk dunia, kita kumpul yang kita kena jawab dalam kubur nanti, bila kita di hadapan Allah.
Rugi pada kita dipanggil demikian. Diriwayatkan oleh Abi Abdulnya dan Al-Baihaqi daripada Muhammad bin Ibn Wasi'. Dia mengatakan, pernah sampai padaku berita bahawa orang-orang yang meninggal itu mengetahui orang yang berziarah kepadanya pada hari Jumaat. Yang anda sebut tadi, hari Jumaat ziarah lah. Kalau pada hari Jumaat, bila pada hari Jumaat, ada setengah ulama kata pada petang hari Khamis lagi. Ada setengah ulama kata pada malam Jumaat. Tempat kita ni malam tu tak sanggup lah dia panggil. Tambah malam Jumaat digambarkan malam berhantu dia panggil. Yang menyebabkan akhirnya kita pula letak jauh kubur ni daripada kawasan orang. Yang menyebabkan menjadi ketakutan pada setengah-setengah orang. Dan pada malam Jumaat, kalau kita bagi setengah-setengah ulama, tempat malam Jumaat itulah yang mereka duduk baca Quran dan sebagainya. Kemudian kalau tak boleh juga, bila? Lepas sembahyang Jumaat. Sebelum sembahyang Jumaat, satu. Lepas sembahyang Jumaat. Ini katanya ulama demikian. Sehari sebelum dan sehari sesudahnya. Itu cara demikian. Maknanya, siapa yang ziarah pada hari Jumaat tu, kita akan tahu keadaan yang berlaku pada seorang yang dalam kubur ni. Dia tahu siapa yang datang ziarah dan siapa yang tak datang ziarah padanya. Sekarang para hadirin sekalian, kita tak terasa sebab kita tak mati lagi. Kalau kita mati, kita tahu betapa bernilainya. Anak-anak kita, anda ingat dulu waktu mana belajar di luar negara, dia menunggu sangat sampai saat sampai surat daripada keluarga. Anak-anak yang belajar waktu mana dulu tak ada kan telefon payah, kemudian email pun tak ada lagi, susah lagi, dalam suasana yang susah lagi, kemudian SMS pun tak ada, video conference pun tak ada. Sekarang ni semua senang dalam urusan demikian. Kita boleh tengok pergerakan anak kita dan sebagainya. Tapi di waktu mana anak-anak kita, waktu mana dia belajar di luar negara dahulu, dalam tahun 80-an, 90-an dahulu, tunggu ni surat ni. Tengok je postman datang, tanya terus, surat ada tak surat? Sukanya kalau dapat surat, baca surat tu, baca berulang kali surat yang dihantar oleh mak dan juga ayah ni. Kalau mak tulis sendiri, ayah tulis sendiri, itu lagi seronok. Sukanya mereka dengan kedatangan. Para hadirin sekalian, bayang, itu atas dunia suka. Cuba bayangkan waktu mana kita dalam kubur. Dalam kubur yang tak ada SMS, yang tak ada email, yang tak ada, yang ada pada doa je yang sampai. Kalau sampai doa, cuba kita tengok berapa kali kita doa untuk arwah ayah kita. Berapa kali dalam hidup kita doa untuk arwah nenek dan datuk kita. Berapa kali dalam hidup kita? Kebanyakan orang yang doa untuk arwah ayah, arwah mak dan juga arwah-arwah yang sudah meninggal dunia ni bila? Waktu mana hari raya je. Itu pun sebab menjadi satu, jadi adat. Jadi adat yang dilakukan oleh orang kita. Tapi asalnya yang sepatutnya apa dia? Setiap hari doa daripada anak yang saleh kepada kedua ibu bapa ini sendiri. Rabbirhamhuma kama rabbayani saghira. Kita sebut, ya Allah, tolong rahmatilah mereka, sekian pada mereka ya Allah, sebagaimana mereka kesian pada kami sewaktu mana kami kecil dahulu ya Allah. Ibu kami dahulu, waktu mana kami kecil dahulu, dia membesarkan kami dalam keadaan kesusahan ya Allah. Ayah kami dahulu, dia membesar dalam keadaan keperitan hidup ya Allah. Dia membanting tulang empat kerat, kita sebut pada Allah. Dia bersusah payah membesarkan kami ya Allah. Hari ini ya Allah, ampunkanlah dosa dia ya Allah, kerana dialah yang menyebabkan kami jadi sampai tahap begini ya Allah. Ini doa-doa yang kita baca dengan tujuan apa dia? Untuk kerahmatan pada dia dalam kuburan. Angkatlah tangan kita kan, waktu mana lepas mayang, angkat tangan, sebut, ya Allah, betapa besarnya nilai ibu bapa kami dalam hidup kami ya Allah. Dan sebut pada mereka. Kita sebut ni, anak-anak kita dengar aje. Anak-anak kita dengar. Sikit lagi, bila kita sebut, anak-anak kita amin, kita dah tak ada, anak-anak kita pula baca doa yang kita baca. Dia akan mengikut pada kita. Kalau kita tak ziarah makam arwah ayah kita, arwah yang keluarga kita dan yang meninggal dunia, macam mana dia nak ziarah kita? Kerana kita tak pernah tunjuk. Tak pernah tunjuk pun dalam hidup mereka untuk mereka menziarahi pada kedua ibu bapa mereka ni sendiri. Diriwayatkan juga daripada Ad-Dhahak, dia mengatakan, barang siapa yang menziarahi satu kuburan pada hari Sabtu sebelum matahari terbit, nescaya si mayat mengetahui ziarahnya tersebut. Maknanya pagi Sabtu tu lah. Pada hari Sabtu, pagi Sabtu sebelum matahari terbit. Maknanya hari dia dianggap pada start daripada hari Jumaat tu sampai pagi Sabtu besok. Itu dia panggil demikian. As-Sabki mengatakan kembalinya roh ke jasad di dalam kubur telah ditetapkan dalam hadis sahih.
Sebut roh balik semula pada dalam jasad. Hal itu berlaku bagi seluruh mayat. Dalam hadis-hadis cerita, apabila masuk je dalam kubur, roh ni masuk balik dalam jasad seorang. Kemudian hal itu berlaku bagi seluruh mayat. Apabila lagi mayat para syuhada, orang yang mati syahid di jalan Allah. Orang yang mati syahid di jalan Allah, ke bumi je mayat dia ni, masuk je dalam kubur tersebut. Lepas pada itu roh ni masuk balik dalam jasad dia. Sedangkan yang menjadi perbincangan adalah kelangsungan roh itu di dalam badan. Berapa lama roh itu akan berada dalam badan? Maknanya kita bau tanah depan kita. Kita boleh tengok kalau ada air mata air yang keluar, kita boleh nampak mata air yang keluar. Kita boleh tengok bagaimana suasana kelamnya dalam kubur nanti. Kita boleh tengok bagaimana malaikat-malaikat semua kalut-kalut semua depan kita ni. Dekat-dekat je semua. Diri depan kita ni, dalam keadaan nak mengurus pada diri kita ni, nak masuk syurga ke masuk neraka orang ni. Kubur dia di antara taman syurga ataupun kawah neraka. Kita boleh rasa semua. Bau hanyir daripada berapa hari itu kita boleh tahu semua. Keadaan nampak lagi merah-merah lagi pada kain putih yang baru kena pada tanah sebentar tadi. Kita nampak ikatan yang baru dibuka. Siapa yang terakhir yang buka ikatan kita tadi? Nampak semua keadaan yang sedang berlaku pada kita ni. Dan kita nampak sampai bila? Cuma ulama bincang berapa lama lagi roh berada dalam badan ini. Dalam badan juga berpendapat yang mengatakan bahawa jasad itu tetap hidup seperti kehidupan di dunia, atau hidup tanpa beradanya roh. Ataupun dia hidup, roh ni berada kat luar. Sebagaimana kita pernah dihempap, ditindih kan. Kadang-kadang kita ditindih, tidur ditindih, roh kita ni keluar. Roh kita keluar memandang pada kita sedang terbaring. Ini keadaan yang berlaku, bergantung pada kehendak Allah Subhanahu wa taala lah. Perbincangan ulama bincang kelaziman hidup bagi roh merupakan satu hal yang konvensional dan bukan rasional. Maknanya yang ni kita nak bincang berapa lama roh yang berada dalam badan tu tak perlu pada kita. Dengan demikian jasad itu masih tetap hidup dengan roh itu seperti keadaan di dunia, sebagaimana yang diterima oleh akal yang sihat. Hidup dalam kubur. Hal itu telah diakui oleh sekelompok ulama dan diperkuatkan dengan salatnya Nabi Musa di dalam kuburnya, yang kita bincang sebelum daripada ini. Nabi Musa dalam keadaan dia semayang dalam kubur, kerana salat itu memerlukan keberadaan tubuh yang hidup. Sebagaimana halnya dengan sifat-sifat yang telah disaksikan Nabi pada malam Isra. Sebagaimana Rasulullah SAW nampak dalam malam Isra tu, Rasulullah jumpa dengan Nabi Ibrahim, jumpa dengan Nabi-Nabi ni sendiri. Masing-masing bagi salam pada mereka ni sendiri. Kehidupan itu tidak harus kehidupan hakiki seperti kehidupan badan di dunia. Satu kehidupan yang memerlukan makanan, minuman dan lain-lainnya, melainkan kehidupan yang berwujud lain. Sedangkan mengenai pengetahuan dan pendengaran mereka yang sudah meninggal merupakan suatu yang tidak diragukan lagi. Ada juga yang mengatakan ada perbezaan pendapat mengenai kehidupan para syuhada. Apakah kehidupan mereka itu hanya pada rohnya saja ataupun juga jasadnya? Tanpa adanya ujian dan cubaan bagi mereka, mengenai hal ini ada dua pandangan. Ulama membincangkan demikian. InsyaAllah dalam membincangkan perkara ni, insyaAllah kita bincang akan datang nantilah. Sambung dalam bab ini. Sementara al-i'tiqad itu, kita cerita yang akan datang nantilah.